tapi mereka tidak boleh keluar. Qala al-akhar, orang yang kedua menceritakan. Orang kedua menceritakan pula kisah dia. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kana ahabban nasi ilai. Wahai sahabat-sahabatku, aku dahulunya ada sepupu. Sepupu ibnatu am, anak perempuan kepada pak saudara. Aku sangat cinta padanya. Wa fi riwayat lahu kuntu uhibbuhuma ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijal an-nisa. Dalam riwayat lain dia kata aku cinta kepadanya sebagaimana cinta seorang lelaki kepada wanita. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun min as-sinin. Aku pernah satu hari ajak kepada dia untuk bersama denganku, bersama denganku, tetapi dia menolak. Sehingga dah takdir Allah Ta'ala, kampungku satu ketika ditimpa oleh Allah Ta'ala dengan kemarau, kemarau yang panjang, menyebabkan manusia berada dalam keadaan makanan yang tidak cukup. Sehinggalah satu hari sepupuku datang berjumpa denganku. Faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Datang meminta kepadaku pinjaman beberapa dinar, lalu aku berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia mesti bersama dengan dia mesti bersama dengan tu, maksudku dia mesti berzina dengan kata lelaki ni. Datang dalam keadaan nak pinjam duit, kemarau panjang, makanan tak ada. Dia kata boleh, tapi dengan syarat engkau mesti berzina denganku, kata lelaki tersebut. Fafa'ala hatta idza qadartu 'alayha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tafuddul khatim illa bihaqqihi. Lalu perempuan ni dah tak ada jalan lain, dia pun bersetuju. Sehinggalah kata lelaki ini, hampirlah aku mampu untuk melakukan zina itu dengannya. Dalam riwayat yang lain, dalam keadaan pahaku berada di celah pahanya, tiba-tiba perempuan ini berkata, ittaqullah, kamu kena takut kepada Allah. Wala tafuddul khatim illa bihaqqi, jangan engkau mengambil ataupun jangan engkau memasuk cincin ini melainkan dengan haknya. Lalu bila aku dengar kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala ini, fansaraftu anha. Bila dia sebut ittaqullah, lelaki ni kata gementar hatiku, tubuh badanku jadi gementar. Lalu aku pun bangkit, tak sempat melakukan penzinaan tersebut, lari meninggalkannya. Dengan wang 120 dinar aku tinggalkan bersamanya, kerana aku takut kepada Allah, takut kepada kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lelaki itu kata, ya Allah, kalaulah aku lakukan ini betul kerana aku takut kepadamu, ikhlas kerana-Mu wahai Tuhan, fafrush anni anna ma nahnu fi, maka selamatkanlah kami daripada situasi ujian yang sedang kami lalui ini, kata lelaki tersebut. Fanfaraja fi sakhrah, takdir Allah Ta'ala, batu itu bergerak lagi, bergerak lagi batu itu, ruangnya makin luas, tetapi mereka tidak mampu lagi untuk keluar daripadanya. Qala thalith, berkata lelaki yang ketiga, tadi lelaki kedua cerita, lelaki yang ketiga last cerita. Qala thalith, Allahumma inni istajartu ujara. Ya Allah, dulu aku ada beberapa orang pekerja. Dia majikan, dia ada beberapa orang pekerja. Wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Semua pekerja ni, bila selesai kerja aku beri upah, selesai kerja aku beri upah, kecuali ada seorang lelaki, selepas dia buat kerja, entah dia hilang ke mana. Aku dah sedia upah, tapi dia hilang. Tak sempat aku beri upah kepadanya, dia pun lari dah ke mana. Taraka alladhi lahu wa dhahab fathammartu ajrahu hatta kathrat minhu al-amwal. Tiba-tiba entah ke mana dia lari, wang yang aku sediakan upah untuknya aku laburkan. Fathammartu, kata lelaki tersebut, aku laburkan, aku beli beberapa ekor kambing, sehingga kambing itu membiak dengan cepat dan hartanya semakin bertambah, memenuhi satu lembah. Faja'ani ba'da hin, tiba-tiba lelaki itu beberapa tahun kemudian datang balik, pekerja dia, tiba-tiba beberapa tahun kemudian datang balik.
Dia kata, ya Abdullah, addi ilayya ajri, tolong beri balik kepada saya upah saya buat kerja 2-3 tahun lepas. Dia minta balik. Kan? Kawan ni mungkin dah lupa barangkali. Kalau kita dah lupa dah. Dah beberapa tahun dah lama tinggal. Fakultu, lalu kata lelaki itu dengan ikhlas, kullu ma tara min ajrika min al-ibili wal baqari wal ghanami wal raqiq kulluhu lak. Semua harta yang kau tengok ni dekat lembah sana tu, yang terdiri daripada kambing, unta, lembu, hamba-hamba dan sebagainya, itu semua milikmu. Lelaki itu kata, la tastahzi'u bi ya Abdullah, wahai Abdullah, engkau jangan main-main, jangan orang panggil, jangan tipu. Betul ke ni? Lebih kurang begitulah bahasanya. Betul ke ni ataupun engkau nak main-main denganku? Fakultu la astahzi'u bi, aku bukan main-main, tapi ini adalah kebenaran. Fa akhadahu kullahu. Lelaki ni bila dia berkata begitu, semua dia ambil. Dia ambil semua dengan kambingnya, dengan lembu, dengan unta dan sebagainya. Dia ambil semua, dia bawa lagi semua, dia bawa balik semua. Dia tak tinggalkan walau seekor kepada yang jaga dia selama bertahun selamanya. Falam yatruk minhu syai'a, tak tinggal seekor. Tak tinggal seekor pun, semua dia buat lagi. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau aku lakukan semua ini ikhlas kerana-Mu, maka selamatkanlah kami daripada batu yang menutup pintu gua ini. Fanfarajat as-sakhra wa kharaju yamshun. Takdir Allah Ta'ala, batu yang menutup pintu gua itu terbuka, tuan-tuan, dan mereka boleh keluar bertiga dalam keadaan selamat meneruskan perjalanan mereka. Maka diceritakan oleh Nabi SAW cerita ini, keikhlasan dalam melakukan satu-satu amal, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan anugerah yang paling besar. Dan anugerah ini bukan sekadar di akhirat, tetapi anugerah ini di dunia. Sebagaimana yang dinikmati oleh 3 orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang waktu itu tidak ada seseorang yang mampu menolongnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kerja kita seharian pun, manusia ini hakikatnya dia adalah orang yang berikhtiar dan berusaha untuk melakukan. Yang menganugerahkan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ajar kepada kita, dalam semua amal yang kita lakukan, minta dengan Allah dulu. Pernah Nabi SAW sebut kepada seorang sahabat, kamu kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua urusanmu, walaupun dalam urusan tali kasutmu yang putus. Kan? Walaupun dalam urusan tali kasutmu yang putus. Kalau kita baca hadis Nabi SAW ini, kita akan terfikir dalam kepala kita, apa hubungan tali kasut yang putus dengan minta dengan Allah? Tidakkah cukup hanya kalaulah tali kasut kita putus itu, kita pergi ke kedai, just beli tali kasut itu saja? Apa hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW nak ajar kepada kita bahawasanya semua dalam situasi yang seperti ini, contohnya bila kita meminta pertolongan daripada seseorang, siapa yang membuka hati seseorang untuk memberikan pertolongan kepada kita waktu kita meminta pertolongan daripada dia? Kalaulah tidak yang membukakan hati seseorang itu menolong kita, Allah. Begitu juga dalam tali kasut yang putus itu. Walaupun mungkin kita ada duit untuk membelinya, walaupun kita mungkin ada kudrat untuk membelinya, walaupun kita mungkin tahu kedai yang membelinya, tapi kalaulah perkara itu tidak diizinkan oleh Allah, kita pasti tidak akan mampu untuk memilikinya. Mungkin kita ada duit, waktu kita pergi ke kedai itu kata habis dah tali kasut ni. Kemungkinan waktu mungkin kita ada duit, tetapi kita tidak ada daya dan upaya untuk pergi mendapatkan perkara tersebut. Hakikatnya semua perkara itu kita tidak akan mampu melakukannya melainkan dengan izin Allah. Itulah dia punya limit. Nabi SAW ajar kita. Kalau kita just faham hadis itu selapis, maka kita akan rasakan mengapa sampai kita nak minta dengan Allah hanya sekadar tali kasut yang putus. Itulah yang nak diajar oleh Nabi SAW. Para sahabat, tuan-tuan, para sahabat bila mereka ni sangat beramal dengan hadis ni, hatta seseorang manusia, seorang sahabat itu duduk di atas kuda,
tengah duduk atas kuda itu, tadi pemegang kuda itu, tadi yang dia pukul sikit kuda untuk bergerak itu, jatuh ke bawah, sahabat ada di bawah, dia akan turun sendiri mendapatkannya tanpa meminta sahabat yang di bawah ambil untuknya. Mengapa? Kerana mereka praktik hadis ini, tak akan minta bantuan manusia melainkan terlebih dahulu mereka minta dengan Allah, dan tak akan minta bantuan dengan manusia melainkan perkara yang mereka tidak akan mampu untuk melaksanakan. Itulah orang panggil pengajaran yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Pertamanya, sedaya upaya kita mampu melaksanakan perkara tersebut kita lakukan. Yang kedua, kalau kita nak minta pertolongan dengan manusia dalam apa sahaja pekerjaan yang kita nak lakukan, terlebih dahulu kita kena mohon dengan Allah dulu. Mohon dengan Allah. Supaya, apa maksud kita mohon dengan Allah? Ya Allah, aku nak minta tolong dengan si fulan. Engkau bukakan hati kepada si fulan supaya memberikan pertolongan kepada aku. Itu maksudnya. Sebab yang membuka hati manusia untuk memberikan pertolongan itu ialah Allah. Maka jika kita mohon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sebut benda ni sentiasa, tapi bila tiba kita terlupa, sehinggalah ada orang datang nasihat terbaru contohnya.